AKSB Kelantan ni bukan main-main kerja. Utamanya kerana paip yang dipasang oleh zaman dulu, pertama tak ada plan. Bandar Kota Baru tu tak ada plan. Paip tanah di mana? Satu kerja besar. Banyak ada di Kelantan ni projek-projek yang sepatutnya kerajaan pusat buat, negeri tu nak buat. 21 Oktober 1990, berlaku peralihan pentadbiran kerajaan negeri daripada Barisan Nasional kepada PAS. 5 tahun kemudian, pada tanggal 25 Februari, Kelantan antara negeri terawal menyahut langkah penswastaan perkhidmatan bekalan air Jabatan Bekalan Air di bawah JKR ketika itu kepada Kelantan Water Sdn Bhd dengan pecahan pegangan share 70% Thames Water PLC dan 30% dimiliki Yayasan Kelantan Darul Naim Yakin. Kelantan Water yang memulakan operasi pada 1 Oktober 1995 berhadapan beberapa isu teknikal berkait perancangan pembangunan air secara menyeluruh, antaranya kenaikan tarif air yang tidak dipersetujui kerajaan negeri. Diringkaskan 29 April 1999, kerajaan negeri melalui Yakin mengambil alih sepenuhnya Kelantan Water melalui meja rundingan. Kelantan Water Sdn Bhd ditukar kepada nama Air Kelantan Sdn Bhd AKSB. Disember 2007, AKSB diletakkan di bawah pengurusan Kelantan Utilities Mubarakan Holdings Sdn Bhd, juga anak syarikat milik PMBK sehingga kini. Kenapa sudah 32 tahun PAS Tadbir Kelantan, masalah air masih tidak selesai? Sebelum PAS ambil alih Kelantan pada 1990, telah ada pelan pembangunan air, antaranya Projek Bekalan Air Kelantan Utara, singkatannya BAKU. Projek BAKU ini telah pun mendapat kelulusan EIA pada tahun 1992, namun hanya melakukan kerja-kerja mencari sumber air dengan membina 7 medan telaga, iaitu di Pasir Hor, Seribung, Padang Penyadap, Pasir Tumbuh, Kenali, Tanjung Mas dan Tok Jaafar. Projek ini dikenali skim bekalan air sementara dengan kos sebanyak 6.12 juta ringgit. Sebahagian rakyat Kelantan hanya menikmati air bersih dari skim bekalan air sementara ini yang hanya melalui proses pengklorinan tanpa adanya loji rawatan air baharu berikutan tindakan kerajaan persekutuan membekukan peruntukan bekalan air sepanjang tempoh 10 tahun termasuk untuk projek BAKU yang bernilai 60 juta ringgit. Almarhum Tuan Guru Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat tidak putus-putus memohon pembiayaan dari kerajaan pusat untuk pembangunan air di Kelantan yang dianggarkan ketika itu sudah bernilai 2 bilion ringgit. Lebih menyedihkan, kerajaan negeri ketika itu tiada alternatif lain selain membuat pinjaman dengan bank tempatan bagi membiayai projek-projek kecil menaik taraf prasarana air. Sehinggalah pada tahun 2001 di bawah rancangan Malaysia ke-8 RMK-8, Kelantan akhirnya diberi pinjaman mudah berjumlah 291 juta ringgit dan tambahan 68.5 juta ringgit. Dari jumlah itu, projek pembinaan loji rawatan air LRA Cica dimulakan pada tahun 2001 dengan kapasiti reka bentuk 84 juta liter sehari berharga 80 juta ringgit dan memulakan operasi pada Julai 2003. Kemudiannya disusuli pembinaan LRA Merbau Condong 1 di Machang bernilai 28 juta ringgit, LRA Merbau Condong 2 38 juta ringgit, menaik taraf LRA Kampung Putih di Kota Baru dengan kos 29.8 juta ringgit, LRA Pahi Kuala Krai sebanyak 8 juta ringgit, LRA Kelar 1 di Pasir Mas bernilai 30 juta ringgit dan Kelar 2 berjumlah 57.7 juta ringgit serta menukar paip-paip utama membabitkan kos sebanyak 20 juta ringgit. Rentetan sumber kewangan negeri yang sangat terhad ditambah lagi tiada sokongan kewangan dari kerajaan pusat selama lebih 10 tahun telah merencatkan pembangunan air di Kelantan. Ia jelas satu tindakan diskriminasi yang sama sekali menafikan hak Kelantan sebagai sebuah negeri dalam Persekutuan Malaysia apabila dalam tempoh yang sama Kedah, Pulau Pinang, Pahang, Johor, Sabah dan Sarawak telah menerima peruntukan besar untuk pembangunan air sama ada dalam bentuk geran maupun pinjaman. Kesan daripada itu, Kelantan berhadapan dengan 3 masalah utama yang berlarutan, iaitu kekurangan bekalan air terawat, tekanan air rendah dan
kualiti bekalan air yang tidak memenuhi piawaian. Tahun 2003 juga berlaku transisi Perdana Menteri daripada Dr. Mahathir Mohamad kepada Abdullah Ahmad Badawi. Ruang demokrasi sedikit terbuka dan Kelantan turut mengambil peluang khususnya dalam tawaran migrasi perkhidmatan air. Rundingan yang bermula sejak 2008 akhirnya telah dimuktamadkan pada 14 September 2016 di era kepimpinan Muhammad Najib Abdul Razak. Kelantan antara negeri terawal memeterai perjanjian berkaitan pengstrukturan semula industri perkhidmatan bekalan air yang turut disaksikan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kelantan, Datuk Bentara Kanan Ustaz Datuk Haji Ahmad Yaakob. Sebelum itu, RMK 9 pada tahun 2006 hingga 2010, Kelantan terima lagi pinjaman sebanyak RM160 juta bagi membina LRA di Gua Musang, jeli dan menaik taraf LRA Cica, Kampung Putih, Bukit Remah di Tanah Merah dan projek pengurangan kadar kehilangan air NRW. RMK ke-10, RM96.8 juta lagi jumlah pinjaman diterima bagi membiayai projek sambungan NRW, membina loji pintu geng Sungai Ketil dan panggung lalat Gua Musang. Jumlah pinjaman Kelantan dari pusat untuk pembangunan air bermula RMK 8 hingga 10 sebanyak RM616.8 juta. Manakala dalam tempoh RMK 11 iaitu pada tahun 2016 hingga 2020, Kelantan menerima 5 juta geran dan RM390 juta pinjaman. Penstrukturan semula industri perkhidmatan bekalan air negeri Kelantan merupakan pelan sokongan Kerajaan Persekutuan bagi membantu AKSB dari segi kewangan untuk mewujudkan industri perkhidmatan air yang lebih mapan di Kelantan. Kerajaan Persekutuan akan bertindak sebagai pengawal seperti diperuntukkan di bawah Akta Industri Perkhidmatan Air 2016 Akta 655. Melalui penstrukturan ini, AKSB akan memberi tumpuan kepada aspek operasi dan penyelenggaraan sistem bekalan air bagi menjamin bekalan air yang mencukupi, berkualiti dan berterusan kepada rakyat. Perbadanan Aset Air Berhad PAAB di bawah Kementerian Kewangan pula akan mengambil alih pinjaman kerajaan negeri berkaitan bekalan air dan memberi pembiayaan modal kepada AKSB bagi menaik taraf serta memperbaharui aset berkaitan bekalan air sedia ada dan membina infrastruktur air baharu. Lanjutan daripada itu, AKSB telah menyediakan Pelang Induk Air Kelantan 2021-2030 dengan mensasarkan 3 objektif utama, iaitu pengurangan NRW ketirisan air daripada 50% kepada 30%, meningkatkan liputan bekalan air bersih dari 70% kepada 95% dan meningkatkan rizab bekalan air sehingga 20%. Pelan ini melibatkan anggaran peruntukan sebanyak RM4.53 bilion dengan komponen projek berikut. Program pengurangan NRW melibatkan penukaran paip lama sepanjang 4,006 km dengan kos RM1.7 bilion. Pembinaan LRA Mini melibatkan belanja sebanyak RM120 juta. Pembinaan LRA baharu dengan anggaran belanja RM740 juta. Menaik taraf LRA sedia ada dengan anggaran belanja RM300 juta. Program pengurusan aset sebanyak RM70 juta dan program pembangunan takungan air pinggiran sungai TAPS dengan anggaran kos sebanyak RM1.8 bilion. Pembangunan air di Kelantan secara holistik boleh dikatakan baru sahaja bermula selepas dimeterai perjanjian penstrukturan semula industri perkhidmatan bekalan air, manakala kerja-kerja penukaran paip dan pembinaan loji-loji baharu bermula pada tahun 2018 dan sebahagian besar pada tahun 2019. Seluruh negeri Kelantan memiliki paip sepanjang 8,504 km yang kebanyakannya dari jenis asbestos simen dan berusia lama melampaui 30 tahun. Lebih separuh daripada itu mesti ditukar. Data terkini setelah memulakan kerja-kerja penukaran paip sejumlah 4,498 km paip lama mesti ditukar. Terkini sehingga Julai 2022, sejumlah 116.05 km paip telah ditukar, manakala pakej 1 penggantian paip lama bagi kawasan Kota Baru Timur, Machang, Tanah Merah dan Kuala Krai sepanjang 103 km baru sahaja diluluskan dengan anggaran belanja sebanyak RM61.5 juta. Ia dijangka siap Mac 2024. Berikut adalah jadual perancangan bagi projek penukaran paip lama di seluruh Kelantan.
Bagi strategi kedua iaitu pembinaan loji rawatan air baharu termasuk loji mini dan menaik taraf loji sedia ada. Terkini, 8 projek telah disiapkan iaitu LRA Mini Ketereh, LRA Mini Teluk Mesira, LRA Kemahang 1, LRA Chalil, LRA Ciku, LRA Tualang 2, menaik taraf sistem proses LRA Wakaf Baru, menaik taraf sistem proses LRA Perul, serta membina tambahan 3 buah telaga tiup di LRA Cica dan 2 buah telaga tiup tambahan LRA Kampung Putih. Manakala ada 4 projek LRA yang sedang dalam pembinaan iaitu LRA Kampung Teluk dengan kapasiti reka bentuk 30 juta liter sehari dijadualkan siap awal tahun 2023, LRA Mini Jelawat dan LRA Mini Meranti Baru yang dijangka siap tahun 2023 serta LRA Mini Kampung Sedar yang dijadualkan siap pada tahun 2024. Berikut pula adalah loji-loji rawatan air yang dalam perancangan pembinaan melalui pembiayaan pelbagai agensi: LRA Sungai Petai, LRA Kelar 2, LRA Cica 2, LRA Bukit Cupak, LRA Tok Jaafar, LRA Tok Bali, LRA Mini Kedai Buluh, LRA Mini Telong, LRA Mini Pecong, Stor Kenderaan AKSB, LRA Mini Becah Mulung, LRA Mini Kampung Pengkalang Kubur Salor, LRA Mini Kampung Laut, menaik taraf LRA Batu Gajah, menaik taraf LRA Tanjung Mas, menaik taraf LRA Panggung Lalat. Purata liputan bekalan air di kawasan bandar ialah 65.4%, manakala di kawasan luar bandar 80.8%, purata keseluruhan ialah 73.1%, manakala jumlah akaun pengguna 271,235 unit. Keseluruhan loji rawatan air di Kelantan ialah 39 buah dengan kapasiti 488 juta liter sehari. Menyedari keperitan rakyat yang berhadapan masalah ketiadaan dan terputus bekalan air serta kualiti air karat dan sebagainya, kerajaan negeri segera memperuntukkan sejumlah 49 juta ringgit untuk 6 projek pembinaan loji rawatan air mini dan 2 projek menaik taraf sistem proses loji sedia ada. Selain itu, kerajaan negeri telah membelanjakan sebanyak 14.5 juta untuk agihan tangki statik, peralatan berkaitan dan penghantaran air melalui lori air kontrak sepanjang tempoh 2 tahun mulai 2020. Sebanyak 430 buah tangki statik ditempatkan di kawasan bermasalah dan 30 buah lori air kontrak beroperasi dari jam 9 pagi hingga 6 petang sebagai penyelesaian segera untuk jangka masa pendek. Isu air di Kelantan ditangani dengan serius oleh Kerajaan Pusat sebaik pembentukan Kabinet Perikatan Nasional pada Mac 2020. Sementara Ahli Parlimen Kuban Krian dari PAS dilantik sebagai Menteri Alam Sekitar dan Air KASA. Sepanjang tempoh itu, geran untuk pembangunan air sebanyak RM55 juta dan pinjaman berjumlah RM48 juta telah diperuntukkan dalam RMK ke-12. Keseluruhannya RM103 juta telah diluluskan untuk kerja-kerja pembangunan air di Kelantan. KASA juga telah menubuhkan jawatan kuasa khas di bawah Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN bagi mengatasi masalah air yang berlaku di Kelantan, Kedah dan Pahang bermula November 2021. Unjuran permintaan air di Kelantan pada tahun 2030 adalah 860 juta liter sehari. Justru itu, KASA telah mencadangkan pembinaan takungan air pinggiran sungai dan loji rawatan air bersepadu dengan kapasiti 500 juta liter sehari di Labuk Machang. KASA telah mengemukakan permohonan bagi pembinaan takungan air pinggiran Sungai Machang di bawah Rolling Plan ketiga Rancangan Malaysia ke-12. Projek ini dijangka akan meningkatkan rizab margin kepada 30%. Inisiatif jangka pendek dari KASA meluluskan pembiayaan berjumlah RM664.8 juta bagi kerja pembelanjaan modal oleh pengurusan aset air berhad bagi tempoh operasi keempat untuk: pertama, penukaran paip uzur jenis AC sepanjang 512 km secara berperingkat dengan anggaran kos RM218 juta kadar NRW semasa 52%. Kedua, pembinaan 4 LRA baharu iaitu LRA Cica Fasa 2 kapasiti 40 juta liter sehari, LRA Tanjung Mas kapasiti 30 juta liter sehari, LRA Bukit Cupak kapasiti 10 juta liter sehari dan LRA Tok Bali kapasiti 50 juta liter sehari.
4 projek LRA baharu ini dijadualkan siap pada tahun 2025 dan setelah semua LRA baharu termasuk LRA mini beroperasi sepenuhnya, kadar liputan bekalan air di Kelantan dijangka dapat ditingkatkan daripada 73.1% kepada lebih 80%. Segala pelan perancangan sama ada jangka masa pendek maupun panjang dengan jumlah pembiayaan yang bukan sedikit telah menzahirkan hubungan federalisme dalam erti kata yang sebenar. Sepanjang tempoh 2 tahun ini, apabila Kabinet Perikatan Nasional yang dibentuk Tan Sri Muhyiddin Yassin, Kelantan mulai menikmati hak yang dinafikan selama ini. Komitmen dan keseriusan kerajaan negeri dan persekutuan menyelesaikan masalah air di Kelantan tidak akan berjaya tanpa kerjasama dari semua pihak, khususnya rakyat, untuk sama-sama bersikap positif dan beri kepercayaan serta keyakinan kepada agensi berkaitan untuk menunaikan fardu kifayah dalam membekalkan air terawat yang berkualiti kepada rakyat Kelantan.